kita akan masuk kepada penyakit berkaitan ketidakseimbangan hormon. Jadi masa teacher ngajar ni, teacher nak minta 2 orang untuk unmute deh. Okey, teacher nak minta siapa tolong unmute supaya teacher tahulah respon awak lagu mana. Lepas ni teacher akan tukar-tukar lah orang lain sepanjang mengajar, siapa lagi hok akan unmute. Okey, teacher minta, okey Amza unmute. Okey, Amza dengan Syarah. Amza dengan Syarah tolong unmute. Mana ada Syarah? Okey Syarah. Amza dengan Syarah tolong unmute. Ya, teacher. Okey, Syarah dah unmute. Amza. Amza, kau pergi dapur dah. Kau pergi dapur ambil air, ambil nasi dah. Okey, Amat tanya. Okey, Amat tanya bayar skor muka surat berapa? Muka surat kejap. Okey, Ma muka surat 96. Oh, sikit dah nak belajar hari ni. 2 muka surat nak belajar hari ni. 96 dengan 97. 96 dengan 97. Okey, penyakit berkaitan ketidakseimbangan hormon. Jadi lah ni kita dah belajar banyak tentang hormon. Amzat tak ada dalam kelas. Syarah, tolong sebutkan beberapa jenis hormon yang Syarah ingat kita belajar baru ni 3 minggu lepas, 4 minggu lepas. Ke sebulan yang lepas. Hormon estrogen. Progesterone. Hormon Progesterone. testosteron. Hormon pelutinan. Hormon pelutinan. Okay, thank you Syarah. Okay, sekarang ni semua hormon tu dia perlu berada dalam kuantiti yang normal. Syafiq ni first time. Syafiq first time baru masuk dah. Okay, jadi lah ni ibarat macam testosteron kan. Kalau wanita terlebih hormon testosteron, maka dia akan ada lebih sedikit lelaki. Contoh macam bulu kaki dia lepas, dia ada kecemasan dan sama juga. Jadi hormon-hormon lain pun antara yang kita akan cover dalam bab silibus kita, pertama insulin, kedua hormon ADH. Kalau tak ingat antidiuresis, kita boleh tulis je singkatan dia ADH. Lepas tu hormon pertumbuhan, tiroksina. Nampak tak teacher share ni? Teacher share dekat screen teacher ni, bayar skor ni. Nampak tak? Kau nampak muka teacher? Nampak tak Amza? Nampak dia je. Okey, nampak dah. Nampak. Okey, jadi lah ni kena ingat. Ingat lagi tak? Maksud hypo dengan hyper. Hypo ni apa? Kurang je. Hypo ni apa? Kurang. Yes, hypo tu kurang. Kalau hyper, Lebih je, lebih. yes, lebih. Hyper tu lebih. Jadi ni insulin dah. Kita ingat balik. Insulin ni apa kegunaan dia? Dia akan menukarkan glukosa berlebihan kepada glycogen. Jadi aras kandungan ataupun aras glukosa dalam darah akan sentiasa pada aras yang normal. Sekarang jika ada orang ni dia punya pankreas tu merembeskan banyak insulin. Bila terlalu banyak insulin dalam darah, akan jadi terlalu banyak glukosa ditukar kepada glycogen. Sehingga kan aras glukosa dalam darah kita ni tak cukup, rendah. Bila aras glukosa rendah, tak cukup, sikit, hypo kurang. Glycemia merujuk kepada aras glukosa. Jadi hypoglycemia. Okey, jap ada orang nak masuk. Okey, Faris nak masuk. Okey, jadilah ni
Sekejap deh, kita kena buka buat ada orang nak masuk, kita kena approve. Okey, ada lagi tak? Okey, 21 orang dah ni, bagus. Okey, jadi lo ni sejarah sekolah. Dah? Okey, Faris dengan Nabila masuk. Okey, lo ni bila kita makan nasi, bila kita makan nasi dah, last kali dalam nasi tu ada kanji. Jadi nasi ni adalah jenis karbohidrat polisakarida. Nasi itu polisakarida. Sebab dalam karbohidrat kita ada 3 jenis. Kita ada polisakarida. Glukosa jenis karbohidrat apa mana? Monosakarida. Kalau di waktu gambar madu ni adalah monosakarida juga. Sebab dalam madu kita ada fruktosa. Fruktosa ialah monosakarida. Kalau maltosa, barulah disakarida. Nampak teacher tak? Nampak. Okey. Nampak. Teacher. Okey. Sekejap ada yang masuk alamat lambat. Dia masuk saat ni. Okey, jadi Sina, teacher buka dulu buat suruh nampak. Anak teacher ngen nak. Dia ada khabar lagi. Okey, lo ni hypoglycemia, kurang gula. Kenapa jadi kurang gula? Sebabnya terlalu banyak insulin dirembeskan. Bila mana terlalu banyak insulin dirembeskan, sebab pankreas ni dia tidak berfungsi dengan betul, terlalu banyak merembeskan insulin menyebabkan glukosa akan banyak ditukar kepada glycogen. Menyebabkan dalam darah kita ni kurang glukosa. Keadaan kurang glukosa ni lah kita panggil hypoglycemia. Kalau orang kurang glukosa ni, dia akan jadi letih lah, letih. Apa dia letih? Sebab kurang glukosa. Bila kurang glukosa, maka respirasi sel, kadar respirasi sel pun berkurang. Jadi tenaga yang dijana pun akan berkurang. Jadi orang ni mudah nak pitam, dia mudah nak pengsan. Jadi biasanya kalau kita jumpa orang pengsan tepi jalan tu, cuba cek dalam poket dia. Kalau orang hok dia ada masalah hyperglycemia, dalam kocek dia, dalam poket dia tu mesti ada coklat. Coklat hok hospital wheel lah. Untuk membekalkan glukosa dengan segera. Biasanya dah tu jarilah. Jari. Teacher pernah tengok dalam cerita orang putih lah. Dia main skateboard. Dia memang ada masalah dengan hyperglycemia. Tiba-tiba dia rasa pening nak pitek. Dia pun akan cepat-cepat waktu break daripada poket dia, coklat tu. Ada glukosa segera. So dia akan makan coklat tu, so dia pun tak jadi nak pitam lah. Okay, faham tak hypoglycemia tu lagu mana? Faham? Tak boleh kepada dia tu. Tak boleh nak kecing. Mana teacher nak buka ni? Faham, good. Mana dah ni teacher nak buka teacher punya saat ni. Okay ni. Okay, jadi kalau orang yang ada simptom hypoglycemia ni, okay lah ni teacher buka bioskop pula dah. Awak tengok bioskop awak kalau ada. Okay, dia akan Teacher. Ya. Huda dan soalan. Okay, Huda dan soalan. Mana Huda? Ya Huda. Huda Ani ya Huda. Ke mana? Teacher, soalan saya atas tu. Mana ni? Mana? Boleh hidup tak ada pankreas. Pasal mana? Teacher, boleh jaga hidup tak ada pankreas. Mungkin boleh, tapi kena amalkan diet seimbang lah. Sebab diet yang kurang dengan yang terlibat dengan fungsi pankreas. Sebab pankreas ni dia adalah kelenjar endokrin dengan kelenjar eksokrin. Kalau dia sebagai kelenjar endokrin, dia merembeskan hormon insulin dengan glukagon. Dia sebagai kelenjar eksokrin sebab dia merembeskan enzim LAT.
lipase, amylase pancreas dan juga trypsin. Jadi kalau kita buai pancreas ni, so dia kena kurangkan pengambilan makanan hok tinggi dengan gula. Dia kena stabil belako. Dia kena stabil belako. Sebab lo ni dia tak ada enzim trypsin, dia kurang enzim lipase, dia kurang enzim amylase pancreas, dia kurang insulin, dia kurang apa lagi dia kurang? Dia kurang glukagon. Jadi banyak benda dia kena ambil kira deh. Okey, boleh dah. Tapi kalau tak ada pancreas, maksudnya memang langsung tak ada lah enzim yang dirembeskan, hormon yang dirembeskan. Rasa umur tak panjang lah macam rasa. Lagu tu lah deh. Okey. Jadi dia akan tak boleh tidur, letih, fikiran keliru, gelisah, perasaan berubah, mood swing. Perasaan berubah, bukan perasaan berubah deh. Perasaan berubah, mood swing. Dia punya emosi tak stabil dan dia sakit kepala. Okey, tak ada jika pula pankreas tu gagal menghasilkan, gagal merembeskan insulin yang mencukupi, pankreas rosak dah, gagal berfungsi, maka dia boleh menyebabkan penyakit kencing manis yang kita panggil sebagai diabetes mellitus. Sebolehnya awak gunakan diabetes mellitus deh. Sebab kencing manis ni bahasa kampung kita. Tapi kita terima juga dalam SPM. Cumanya kita galakkan awak menggunakan istilah yang betul lah, iaitu diabetes mellitus. Apa tu penyakit? Ya. Kalau dia diabetes aja kan? Salah. Dia gini, bukan salah. Dia bergantung kepada skema. Sebab diabetes kita ada dua. Satu diabetes mellitus, satu lagi diabetes insipidus. Kalau diabetes mellitus, dalam air kencing pesakit ada gula. Kalau diabetes insipidus, dia ni kencing banyak berdoa. Kencing banyak. Sebab itulah awak kena buat diabetes mellitus. Sama juga nak buat neuron afferent. Tak boleh buat afferent saja. Kena tulis neuron afferent. Apa? Sebab kita ada arterial afferent. Benda yang berbeza. Itu adalah benda yang berbeza. Okey. Jadi, apa air kencing pesakit ni mengandungi glukosa? Okey, bila pesakit ni dia makan nasi. Nasi ni kanji. Kumpulan karbohidrat dia, jenis karbohidrat dia polisakarida. Kanji itu dalam nasi dia akan dicerna kepada maltosa. Lepas tu akan dicerna kepada glukosa. Tapi disebabkan pankreas dia gagal berfungsi, maka insulin yang dihasilkan tidak mencukupi. Maka banyak lagi glukosa dalam darah. Bila banyak glukosa dalam darah, keadaan ini kita panggil sebagai hyperglycemia. Lebih gula. Tapi bila mana keadaan ini berterusan, tidak dirawat, maka menyebabkan glukosa tu bukan setakat banyak dalam darah, tapi dia tubik ikut air kecing. Bila kita test air kecing dia, kita nak test glukosa dalam air kecing. Kita guna uji agar apa? Kita buat ada pokok tahun lepas. Kita buat uji agar apa? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Unmute je. Siapa boleh jawab? Tak tahu kita jawab. Okey, Syafiq. Harik Syafiq. Harik Daniel tak ada. Harik Syafiq. Kita guna uji. Okey, sekarang ni anda katalah Syafiq sebagai doktor. Syafiq nak test air kencing pesakit ni ada tak? Kita buat uji ke apa? Tak ingat. Ujian Benedict. Ingat lagi tak ujian Benedict? Yang mana kita akan gunakan larutan Benedict.
Larutan Benedict tu warna dia biru. Catat dah ceroyak ni, catat ke tak ni? Ada buku tak? Buku, pen, kertas dia ada dah. Catat sikit. Tak apalah buku gapa-gapa pun tak apa. Kertas kosong pun tak apa. Okey, kita gunakan ujian Benedict. Yang mana kita akan ambil air kencing tu, sampel air kencing tu berapa ml. Kita akan campurkan dengan larutan Benedict. Lepas tu kita akan panaskan dalam kukus air. Kita didihkan dalam kukus air, kita pun cek. Jika terbentuknya mendakan merah bata, maka air kencing tu mengandungi gula, glukosa. Jadi orang tu mempunyai penyakit diabetes mellitus. Faham tak? Okey. Lah ni gula penurun glukosa, fruktosa, galaktosa, maltosa. Apa lagi? Laktosa adalah gula penurun. Apa maksud gula penurun? Dia boleh menurunkan kuprom 2 sulfat dalam larutan Benedict kepada kuprom 1 oksida. Jadi dia akan membentuk mendakan merah bata. Jadi kalaulah soalan SPM tahun 2018 dia tanya, teacher tarik guna Word. Nampak tak? Nampak tak? Ma nampak ma? Nampak. Okey, nampak teacher tarik Nampak. Okey. Soalan SPM 2018. Dia tanya, kejap okey, dia tanya, terangkan mengapa sukrosa. Teacher. Ya. Buat bahasa lain. Saya huruf besar. Saya huruf besar. Okey. Kejap. Okay, nampak dah. Nampak dah? Kejap Nampak dah. Cipung. Ada semak aja putih. Semak orang aja putih. Dia lagi. Okey, 2018. Okey. Soalan dia okey. Ni soalan SPM 2018 Okey, apabila larutan sukrosa dipanaskan dengan larutan Benedict, warna biru larutan itu tidak berubah. Okey. Terangkan mengapa ujian Benedict memberi keputusan negatif pada sukrosa. Okey, ni adalah soalan sebenar, 3 markah. Siapa nak cuba? Okey, siapa nak cuba? Ainun kah? Balkis kah? Amira, siapa nak cuba? Okey, unmute. Teacher, sukrosa gula penurun. Mak tak dengar, Mak. Mama tak dengar. Sukrosa gula penurun. Ya. Kerana apa? Okey, kerana apa? Cepat. Mama. Tak boleh. Ma, tak ni. Betul ramai ni. Kerana. Okey, kerana sukrosa jawapan
Sukrosa adalah gula, bukan penurun. Saat ni ke, hok teacher sebut ke, glukosa, galaktosa, fruktosa, maltosa, laktosa, itu semua adalah gula penurun. Tapi soalan SPM boleh twist. Dia boleh tanya pasal sukrosa. Apa bila kita gunakan sukrosa, negatif result dia pada dalam ujian Benedict. Kerana sukrosa adalah gula bukan penurun. Jadi sukrosa Tidak dapat. tidak bertindak balas. Tidak bertindak balas dengan larutan Benedict. Alah mudah lah tak perak. Dua makan dari situ. Jadi proses penurunan tidak berlaku. Proses penurunan kimia, belajar ke kimia ke? Ataupun kamu cakap, ataupun kamu oyak deh, ataupun kamu kata kupro 2 sulfat tidak diturunkan. Okey. Boleh? Okey, jadi kuprom aku tinggi teacher ni. Kuprom Teacher. Andi. Buat apa Tak jadi arah ni. Duk. Sekak. Dekat sini. Mana teacher? Teacher. Kau teacher. Cipu. Ainun dia lagi menggelar. Buju. Kaya. Kaya. Oh, teacher ilah. Mata tubik. Teacher kita ni. Bibi. Duk apa? Toyu. Bibi. Mata tubik. Bibi. Audi. Aku tak kira kau muda. Toyu. Udah body bang, udah body bang. Udah. Teacher. ID. Mana teacher? Ada teacher. Udah. Level. Apa main lah. Teacher mai. Boga. Mengingat ni bilik seminar. Oh mak. Apa di sini? Buju. Mana teacher ni? Bibi kiri. Kaya. Toyu. Mana teacher weh? Buju over. Buju over. Teacher ni. Ya Apa weh. Macam buang masuk macam. Afiq Daniel senyap Teacher sorry. Kakaya. Dok buat apa? Amal guna Rashika Tanya Kaya. Weh teacher mesej dari group. Tengok. Tak ada pun. Tengok. Baru mesej. kita ada nasi. Suruh habis tu kelas. Satu. Okay, mi takut. Kau di nak ngajar. Lagi tengah ajar pula. Just take 5 weh. Pak Adi. Memang berdasarkan iman lah kau ni. Dah ngerti kau tak faham ni? Tutup ni.
Terus Tu nak maya. Teacher ya take 5 dulu. Sebab teacher terus shoot down tahu laptop. dah, tahu dah. Bibir besar. Tak, aku tak tahu, aku tak tahu. Kaya. Aku tak tahu, masih. Bibi, kaya. Cipu. QB. Puji Muhammad. QB masuk kelas lambat.